Bella, hai dan salam sejahtera kepada Dr. Nora dan rakan-rakan sekalian. Pada hari ini, saya akan menceritakan sedikit dalam satu topik dalam bab 7 ini. Dan saya menceritakan bab topik, subtopik yang ada 5. Ya, bab 7 dekat surah Seratin. Saya akan menceritakan 5 subtopik yang pertama, iaitu Hang Jebat, kesiangan di istana. Yang kedua, pertarungan antara Hang Jebat dan Hang Tuah. Yang ketiga pula ialah istana Sultan Mansur Shah terbakar. Yang keempat pula, ramalan bendahara paduka raja. Dan yang kelima ialah akibat tiada menyembah ke Melaka. Subtopik seterusnya akan disambung oleh rakan seperjuangan saya, ahli kumpulan saya, iaitu Bella, sebentar nanti. Jadi hari ini saya akan ceritakan sedikit tentang Hang Jebat, kesiangan di istana. Saya mengambillah sedikit mukadimah dalam buku Sulalatul Salatin ini. Itu hatta dalam antara itu, Hang Kasturi pun berkehendak dengan seorang dayang-dayang dalam yang dipakai raja. Tetapi hasratnya yang sah, Hang Jebat yang mempunyai pekerjaan. Hang Kasturi yang bergelar Sri Raja Dewa, anak cucunya perhangan yang asal zaman Melaka. Dalam istana, Hang Jebat telah ditangkap basah, ataupun dalam bahasa istananya telah kesiangan di istana. Itu bahasa sekarang ni ialah telah ditangkap basah lah. Ditangkap basah. Dan apabila beliau diketahui tangkap basah oleh Sultan Mansur Shah sendiri, beliau pun mengamuk. Beliau mengamuk, semua barang di dalam istana itu diamukkan beliau. Tiada satu pun penghulu ataupun tentera di istana mampu menghalang ataupun mampu menghalang amukan Tun Hang Jebat itu. Semua orang takut dengan Hang Jebat kerana selain Hang Tuah, Hang Jebat ini juga kuat juga orangnya. Boleh dikatakan dia orang nombor 2 Hang Tuah. Masa tu Hang Tuah tiada, sebab dikabarkan telah mati atas kesalahan beliau. Lepas tu Hang Jebat pun kalah, masih mengamuk, dan tiada siapa pun yang mampu menghalang amukan Hang Jebat. Kemudian Sultan Mansur Shah pun risau apabila mendapati Hang Jebat mengamuk di istana. Risau dan takut. Dan dia pun mengenang Hang Tuah. Jikalah Hang Tuah ni masih hidup, kata, sebab Hang Tuah je ni yang mampu melawan Hang Jebat ni, kata. Semua tentera-tentera hulu-hulu balang ni tak mampu nak lawan Hang Jebat, katanya. Maka Seri Raja pun macam kalaulah dia beritahu Sultan Mansur Shah lah, kalaulah Hang Tuah tu masih hidup, adakah Sultan, adakah baginda mahu ampunkan dosa ataupun kesalahan Hang Tuah? Kemudian kata Sultan Mansur Shah, andailah kalau dia tu hidup, aku ampunkan juga dosa dia, walaupun dosa dia besar mana sekalipun. Kemudian Seri Raja pun cakap, sebesar bukit bukit Kaf juga pun akan dimaafkan. Ya, sebesar itu pun aku maafkan. Apabila Seri Raja nampak Sultan Mansur Shah akan kerisauan, akan ketakutannya apabila melihat Hang Jebat mengamuk, dia pun terus andailah Hang Tuah masih hidup, masih mengenang. Apabila mendengar Seri Raja mendengar Sultan Mansur Shah ni mengamuk, mendengar keluhan ataupun rayuan macam ingin mengembalikan Hang Tuah itu, Seri Raja pun jujur. Sebelum itu dia minta maaf kepada Sultan Mansur Shah. Patut mohon maaf beribu-ribu ampun kepada baginda kerana telah menyembunyikan Hang Tuah di dusun, katanya. Di dusun. Lepas tu kalau Sultan sudi, saya akan bawa Hang Tuah pergi sini untuk bertarung dengan Hang Jebat. Kemudian dia pun Sultan Mansur Shah betapa happy ataupun gembira apabila mendengar Hang Tuah ni masih hidup. Dia kata, cepat bawa dia keluar, cepat bawa dia di sini, untuk hapuskan Hang Jebat ni. Hang Jebat mengamuk teruk ni, kata. Kemudian Seri Raja pun membawa Hang Tuah. Sampainya Hang Tuah dekat istana itu, Hang Tuah ni masih lemah longlai tau, masih lemah, tak berdaya, kurus. Biasalah, dia dipasung, dikurung di dusun kan. Dia datang sana, kata, Hang Tuah, kata, tolonglah hentikan amukan Hang Jebat. Baik tuanku, kata si Hang Tuah dengan yakin. Kita tahu kan sifat Hang Tuah ni yang setia dengan pemimpin. Lepas tu mereka pun bertarung. Masa mereka bertarung tu, mereka dekat atas kan, Hang Jebat ni dekat atas. Lepas tu Hang Tuah kat bawah. Hang Tuah, Hang Jebat, kata Hang Tuah, aku nak masuk ni, dia kata.
Kau menerpa aku, macam mana aku nak masuk? Kemudian mereka pun bertarung dekat atas. Dalam bertarung itu semasa bertarung adalah dayang yang dinampaki bertelanjangan, dan Hang Tuah pun sempat menutupi aurat dayang-dayang yang nampak bertelanjang dan itu sambil berperang. Kemudian keris Hang Tuah terkena pada dinding di istana. Kemudian tatkala si Hang Jebat nak menusuk belakang Hang Tuah pun berkata, "Apa ni? Macam ni ke cara lelaki bertarung?" Dia kata. Lepas tu Hang Jebat macam, "Oh, baiklah, cabutlah kau punya keris dahulu," dia kata. Kemudian Hang Tuah pun mencabut. Beberapa kali jugalah keris Hang Tuah ni lekat pada dinding. Kemudian tibalah giliran si Hang Jebat, terlekat dia punya keris di dinding. Lepas tu Hang Tuah pun terus menyusup dari belakang keris itu, dan Hang Jebat pun berkata, "Hei Tuah, demikiankah lelaki menikam mencuri dan mengubah waatnya? Engkau 2-3 kali lekat kerismu, aku suruh tanggalkan juga. Aku sekali lekat keris, engkau tikam." Maka sahut Hang Tuah, "Siapa bersetia dengan orang dahaka?" Maka Hang Jebat pun mati. Begitulah kisah di antara pertarungan Hang Jebat dan Hang Tuah. Hang Tuah pun telah diampunkan dosanya dan telah menjadi laksmana pada pemerintahan Sultan Mansur Shah. Kemudian dia pun diberi persalinan lah, dia ambil semula. Kemudian Sultan Mansur Shah apabila melihat kejadian di istana dia itu, dia pun tidak ingin duduk di istana itu, dan dia pun pergi untuk membina istana baharu. Semua istana dah dibina baharu. Kemudian pada satu hari, istananya dah siap, istana baru dah siap, cantik, tapi pula terbakar. Di sini ada salah satu kata pada muka surat 144, hatta tidak berapa lamanya, maka dengan takdir Allah Ta'ala, mahligai itu pun terbakar. Jadi apabila terbakar, dekat sinilah banyak segala anak-anak tuan dapat gelaran daripada peristiwa Sultan Mansur Shah terbakar, Sultan barunya. Itu yang pertama ialah Tun Isap, yang itu menghulu orang masuk dengan pekis geramnya, maka dibawanya harta raja itu keluar. Tapi sekali-sekala sudah itu tiadalah masuk lagi, maka nama orangnya Tun Isap Baraka. Lepas tu ada nama Tun Mahyudin, Tun Tun Ibrahim pusing dan langit berkeliling. Bolehlah ditengok ataupun lihat pada muka surat 145. Lepas tu kita pergi kepada ramalan bendahara paduka raja. Hatta berapa lama Seri Nararaja pun sakit. Setelah diketahuinya dirinya akan mati, maka disuruhnya bendahara paduka raja untuk menjaga anaknya, iaitu yang 2 orang itu, iaitu Tun Mentahir dan Tun Tahir. Pada masa salat subuh, bendahara paduka raja melihat Tun Mentahir ini diterangi cahaya dari langit. Dekat bendahara paduka dengan raja Tun Mentahir, maka cahaya itu pun hilang. Maka katanya, "Oh, Tun Mentahir ini nanti akan jadi pembesar, tetapi tidak lama." Apa orang kata ni? Diramalnya lah. Kemudian dia pun mengajar Tun Tahir dan Mentahir ni untuk hidup berdikari, untuk hidup hidup berdikari lah, sehingga dia memberi sendiri harta yang ditinggalkan oleh Seri Nararaja kepada anaknya itu. Harta yang ditinggalnya iaitu hanyalah emas 5 buah candu peti. Itu sajalah yang disediakan oleh Tun Tahir dan Tun Mentahir. Dia juga ada adik-beradik tiri, iaitu Tun Abdullah. Tapi Tun Abdullah ini dijaga oleh bondanya dengan baiknya lah. Maka Tun Tahir diganti menjadi Seri Nararaja lah pada Sultan Mansur Shah, dan Tun Mentahir dijadikan temenggung bergelar Seri Maharaja. Mereka dua mempunyai dua-dua pangkat lah ketika itu. Lepas tu akibat tiada menyembah Melaka, pada saat topik ini peristiwa perampasan ataupun pengambilan penaklukan negeri. Okey, Alkisah maka tersebutlah perkataan Tak Kampar, Maharaja Jaya yang menjadi rajanya pada ketika itu, pekan tua negerinya yang daripada Raja Minangkabau tidak menyembah Melaka. Apabila Sultan Melaka mendengar Kampar tidak menyembah Melaka, dia pun menghantar orang-orang untuk menyerang Kampar.
Dalam menyambangan kapal itu adalah dua orang kuat, iaitu Seri Naradiraja dengan Tun Koja Baba. Dalam peperangan itu sekali peperangannya banyak lah. Banyak yang berundur, banyak yang datang. Kampar pun berundur, maka itu ada Tun Demang dihantar oleh Maharaja Jaya. Maharaja Jaya menghantar Tun Demang. Tun Demang hebat juga. Dan apabila Tun Demang bertemu dengan Koja Baba, mereka dua-dua saling cedera. Tapi Seri Naradiraja ini maka hebat orangnya. Dia mampu membunuh Tun Demang dan dia mampu memalin lembing dan kena tusuk pada dada Maharaja Jaya dan jatuh dari gajah. Kemudian mereka pun membawa gajah Maharaja Jaya itu pergi ke Melaka. Maka Sultan Mansur Shah sangatlah gembira apabila mendengar negeri Kampar telah alah dan dia mampu memberi persalinan kepada kepada Seri Naradiraja. Dan Koja Baba ini terdapatlah dia punya salah silah dari awal hingga ke terakhir itu. Boleh tengok pada 150 muka 150. Sekian sajalah cerita bab 7 yang daripada subtopik 1 hingga subtopik 5, dan seterusnya subtopik ini akan disambung oleh rakan saya. Terima kasih. Sudah Kampar, siap pula. Bab ini mengisahkan peristiwa di mana Sultan Mansur Shah menyuruh hulu balangnya untuk menyerang Siak kerana Siak enggan sembah Melaka. Siak dahulu kala merupakan negeri yang besar yang asalnya daripada Raja Pagaruyung Minangkabau dan Maharaja Parameswara rajanya. Ramai hulu balang yang dititahkan untuk pergi menyerang, antaranya ialah Sang Raja Pekrama, Sang Surana, Akhtiar Muluk, Sang Arya, Seri Udana anak Tun Hamzah dan ramai lagi bersama kelengkapan merba 30 lancarang bertiang 3. Setelah kelengkapan Melaka sampai di Siak, lalu Parameswara menyuruh Tunjana Pakibul untuk mengumpul semua rakyatnya, memperbaiki kota dan lengkap bersenjata. Tidak lama itu, Akhtiar Muluk ternampak Parameswara terus dipanahnya kena pada dada, lalu matilah Maharaja Parameswara. Apabila rakyat telah melihat rajanya mati, terus lari bercerai-berai. Lalu, pihak Melaka merampas dan menawan di Siak, serta pulang dengan kemenangannya. Tetapi, Melaka juga membawa pulang bersama Megat Kudu yang merupakan anak kepada Maharaja Parameswara dan Tunjana Pakibul. Sultan Mansur Shah telah memberi anugerah persalinan kepada semua hulu balang yang pergi, dan Akhtiar Muluk pula diarak atas jasanya berjaya membunuh Maharaja Parameswara dan Seri Udana dijadikan Perdana Menteri. Megat Kudu diberi persalinan dan dikahwinkan dengan Raja Mahadewi yang merupakan anak kepada Sultan Mansur Shah dan dirajakan di Siak dengan digelar Sultan Ibrahim, dan Tunjana Pakibul dijadikan mangku buminya. Ditolak bumi Melaka. Bab ini menceritakan tentang anak Sultan Mansur Shah, iaitu Raja Muhammad yang merupakan putera mahkota. Suatu ketika Raja Muhammad dan pengiring-pengiringnya telah datang ke perkampungan orang-orang Kelang. Ketika itu, Tun Besar yang merupakan anak bendahara Paduka Raja sedang bermain sepak raga. Secara tidak sengaja, bola raga yang disepak oleh Tun Besar terkena desta Raja Muhammad sehingga terjatuh. Raja Muhammad merasakan dirinya tercabar, lalu menitahkan Tun Besar ditikam. Pengikut-pengikut bendahara Paduka Raja memberontak, tetapi dihalang olehnya kerana beliau memegang kepada prinsip pantang Melayu derhaka, tetapi sebaliknya menegaskan untuk tidak bertuankan Raja Muhammad. Sultan Mansur Shah terpaksa akur dengan keputusan bendahara Paduka Raja. Lalu, Raja Muhammad dibuang dari negeri Melaka dan dihantar ke negeri Pahang, lalu dirajakan di sana. Baginda memakai gelaran Sultan Muhammad Shah, serta dikahwinkan dengan Mang Indra Putri, iaitu keturunan Raja Kelantan. Perkahwinan mereka dikurniakan 3 orang putera, iaitu Raja Ahmad, Raja Jamil dan Raja Mahmud. Serta negeri Melaka pula semakin makmur dan masyhur
kerana telah dijadikan pusat perdagangan dan tiada tandingan kecuali Pasai dan Haru. Juara catur. Bab ini menceritakan tentang seorang pemain catur yang handal yang bernama Tun Bahara. Tun Bahara merupakan seorang pemuda yang berasal dari Pasai. Beliau telah datang ke Melaka dan tiada seorang pun orang Melaka yang berjaya menandingi kehandalannya dalam bermain catur, kecuali Tun Pikrama, iaitu anak kepada Bendahara Paduka Raja. Disuruh merompak ke ujung tanah. Bab ini mengisahkan tentang di sebuah negeri di tanah Mengkasar, iaitu Meluluki. Kurain Mujiko merupakan Raja Meluluki dan mempunyai seorang anak yang bernama Semerluki. Semerluki terkenal sebagai pemuda yang berani dan perkasa. Beliau telah jatuh cinta kepada isteri muda bapanya yang juga merupakan emak saudaranya. Bapanya telah menitahkannya untuk merompak ke ujung tanah dan merantau ke ujung tanah dan mencari wanita yang cantik untuk dijadikan sebagai isteri. Semerluki telah berlayar dengan diiringi 200 perahu berserta kelengkapan. Pada mulanya, baginda berjaya merosakkan jajahan Jawa dan Siam. Seterusnya, apabila baginda merosakkan jajahan Melaka, Sultan Mansur Shah menitahkan Laksamana Hang Tuah halang Semerluki. Setelah itu berperanglah mereka dan banyak kelengkapan Semerluki yang musnah. Baginda akhirnya berundur dan ke Pasai dan angkatan baginda kemudiannya dihalau keluar oleh Raja Kenayan. Semerluki pun kembali lalu dari Laut Melaka dan diikuti oleh Laksamana. Lalu Semerluki balik semula ke Mengkasar walaupun tidak bertemu jodoh. Manakala Laksamana pun kembali ke Melaka dan diberi persalinan dan mendapat anugerah dari Sultan Mansur Shah. Kitab Durrul Mazlum. Bab ini menceritakan seorang ulama ilmu tasawuf yang bernama Maulana Abu Ishaq yang berada di Mekah telah menulis sebuah kitab yang bernama Durrul Mazlum. Beliau telah meminta salah seorang anak muridnya, iaitu Maulana Abu Bakar, untuk membawa kitab tersebut ke Melaka dan diajarkan kepada penduduk di sana. Semua rakyat Melaka berguru dengan Maulana Abu Bakar, termasuklah Sultan Mansur Shah. Maulana memuji sikap Sultan Mansur kerana terang hatinya untuk belajar ilmu agama. Dan pada mulanya, Kadi Melaka, iaitu Kadi Yusof namanya, enggan berguru dengan Maulana, tetapi kemudiannya sedar setelah melihat cahaya yang mengelilingi Maulana. Maka Kadi Yusof pun bergurulah kepada Maulana Abu Bakar dan dia memecat dirinya daripada Kadi dan menamakan dirinya Maulana Yusof. Maka anaknya pula menjadi Kadi, iaitu Kadi Munawar. Seterusnya, Sultan Mansur Shah telah menitahkan Tun Bijawangsa ke Pasai untuk bertanyakan masalah agama. Pada mulanya, jawapan Makhdum Mua tidak memuaskan hati mereka, tetapi Makhdum kemudiannya menukarkan pendapatnya dan dipersetujui. Makhdum dihadiahkan dengan emas urai 7 tahil dan 2 orang perempuan sebagai hadiah.